Selamat sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan dan juga para ahli Majlis Eksekutif Persatuan Hindu UPM sesi 2021 dan 2022 yang sudi sertai pada pagi ini. Saya, Syamini Anak Perempuan Ramlu, selaku Timbalan Setiausaha Agong dan moderator untuk slot pagi ini. Hadirin dimaklumkan bahawa terdapat 2 slot taklimat yang akan berlangsung pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan program KPO pada hari ini dengan slot pertama yang bertajuk Panduan Pengurusan Aktiviti. Pagi ini, kita akan bersama penceramah kita, Puan Khairul Ziana binti Kinaina yang merupakan pembantu tadbir, perkeranian atau operasi dalam bahagian hal ehwal pelajar. Dengan itu, saya menjemput Puan Khairul Ziana bagi menyampaikan taklimat pada pagi ini. Dipersilakan. Hai. Hari ini berapa orang peserta hari ini, Laura? 28, Puan. Ya. Okey. Okey, hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Kak Zan nak ucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini. Kak Zana ucapkan terima kasih kepada penganjur kerana menjemput Kak Ziana hadir ke taklimat pada hari ini. Okey, panggil je Kak Zana, tak payah perempuan ni, rasa macam lain pula kalau puan. Panggil Kak Zana. Kak Zana daripada Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar, bahagian hal ehwal pelajar, di bawah bos Kak Zana, Encik Adidi. You all kenal kan? Kenal. Encik Adidi Tami tu bos Kak Zana, dia ketua seksyen. Kalau ikutkan you all boleh jemput dia untuk bagi tahu, tapi mungkin dia sibuk sekarang dengan penghantaran pelajar pulang ke kampung. You all semua dah balik kampung ke ni? Ada yang dah balik Puan, ada yang masih dalam proses. Oh, masih ada proses lagi. Okey. Okey, sebelum tu Kak Zana nak ucapkan tahniah kepada you all yang telah dilantik sebagai ahli jawatan AJK tertinggi dalam persatuan untuk sesi 21-22. Kak Zana harap you all dapat melaksanakan tanggungjawab ni dengan penuh dedikasi lah. So sekarang ni you all tengah bercuti, baguslah you all anjurkan aktiviti dalam semester cuti ni, sebab nanti untuk nak semester kita akan mula dengan pengurusan aktiviti yang baru. Untuk makluman you all, dekat BHAP bawah pengurusan aktiviti pelajar, kita ada buat beberapa pindaan proses pada pengurusan aktiviti pelajar. So untuk apa-apa urusan atau dokumen terkini, you all kena rujuk laman web BHAP. Sebabnya proses yang sebelum 25 Jun tak valid dah. Selepas 25 Jun, you all kena refer laman web BHAP kerana kat situ kita dah upload dokumen-dokumen terkini. Maksudnya dokumen yang 25 Jun tu kita dah tak valid. Kalau pakai dokumen sebelum 25 Jun, kita akan tak dapat proses lah you all punya permohonan ke, you all punya tuntutan kewangan ke, sebab kita dah buat pembaharuan. Nanti untuk detail Kak Zana bagi tahu lah sekejap lagi Okey. Sekejap. So Kak Zana boleh mula dengan slide Kak Zana sekejap You all berapa hari ni kursus ni? 4 hari Puan, semalam majlis perasmian. Lepas tu ada slot 1 dan hari ni semua slots. Esok pun ada slot dengan ex-board member lagi. So hari keempat dia lebih informal. You all tak ada penasihat lagi kan? Belum confirm penasihat persatuan lagi kan? Masih dalam proses. Kami dah hantar surat ke BHAP, dia kata lagi dalam proses. Oh, sebab Kak Zana maklumkan you all nak lantik 2 penasihat, tak silap Kak Zana lah. Betul. Okay.
Kak Zana buka Kak Zana punya slide. Okey. Kak Zana rasa Kak Zana tak ambil masa lama ya sebab Kak Zana go through je pakai slide ni. Nanti kita akan ada QA pada last Kak Zana punya taklimat lah. Okey, you nampak tak ni? Nampak Puan. Okay. Okay, Kak Zana terus dekat slide Kak Zana ni. Okay, untuk makluman you all, bila you all nak buat aktiviti, perkara utama adalah you all kena merancang aktiviti. So macam Kak Zana cakap tadi, proses dan prosedur yang terkini you all kena rujuk pada laman web BHAP. Sebab kita telah buat penambahbaikan pada dokumen ISO pada 25 Jun tahun ini. Apa-apa proses, prosedur dan dokumen terkini you all kena ambil yang terbarulah. Okey. Lepas tu kita ada takwim permohonan kelulusan aktiviti. Takwim permohonan kelulusan aktiviti ni kita akan sediakan setiap kali masuk semester baru. Maksudnya sekarang ni kita takwim yang semester ni kita dah tutup kan sebab cuti. So kita akan buka takwim baru pada semester akan datang. Takwim ni you all boleh rujuk pada laman web BHAP juga. So apa-apa permohonan kelulusan aktiviti you all kena follow takwim ni. Kalau kata you all nak buat aktiviti dalam bulan kalau you all nak buat aktiviti dalam bulan semester tu memang kena betul-betul ikut tarikh yang penghantaran kertas kerja. Jangan tarikh pembentangan you all pergi hantar kertas kerja. Kita tak boleh nak pertimbangkanlah kalau terkeluar daripada tarikh yang telah ditetapkan. Kalau tarikh tu kita dah muktamad untuk penghantaran kertas kerja, so tarikh tu you all kena hantar kertas kerja. Biasanya Kak Zana akan buka seminggu dalam 5 hari lah. Okay, Isnin hingga Jumaat. So Isnin hingga Jumaat tu kita akan letak tarikh yang ditetapkan dan you all kena follow tarikh tu. Sebabnya bila tarikh pembentangan you all hantar kertas kerja, memang kita akan reject lah. Sebab time tu you all kena melalui sesi pembentangan. Apa-apa penghantaran kertas kerja pada tarikh yang terkeluar daripada yang kita tetapkan, kita tidak akan pertimbangkan. Biasanya dalam takwim ni dia ada 4 sesi lah. Seminggu untuk penghantaran kertas kerja, 2 hari untuk pembentangan, 2 hari untuk proses dan 2 hari untuk pengeluaran kelulusan permohonan. Maksudnya last kali baru kita keluarkan surat kelulusan. So surat kelulusan tu pun akan ada tarikh yang kita tetapkan. Okey, lepas tu nombor 3, aktiviti yang you all nak laksanakan ni bukan keperluan akademik. Okey, bukan keperluan akademik kat sini maksudnya bukan aktiviti yang berbentuk subjek, berbentuk kursus. Kalau subjek dan kursus tu automatik bawah TNCAA. Kita tak akan keluarkan kelulusan berkaitan keperluan akademik. Aktiviti keperluan akademik semua di bawah TNCAA. TNCAA hanya melaksanakan aktiviti yang contohnya aktiviti kolej, fakulti, persatuan macam you all itu memang bawah TNCAA. Selain daripada tu merupakan kelulusannya bawah TNC akademik. Okey. Lepas tu aktiviti yang you all nak laksanakan tu kena sesuai dengan objektif penubuhan persatuan lah.
last sekali mendapatkan khidmat nasihat dan pandangan daripada pengurusan kolej, fakulti dan penasihat. Macam you all kena pandangan daripada penasihat. Macam persatuan fakulti, dia dengan fakulti dan MPK bawah nasihat kolej. Macam you all persatuan Hindu UPM bawah BHAP, so you all kena rujuk kepada penasihat. Okay. So next. Okay, Kak Zana masuk dalam aktiviti berisiko tinggi. Yang ini memang penting ya, sebab aktiviti ni kadang-kadang kita kena teliti sebab dia ni macam aktiviti berbahaya lah yang boleh membawa maut, cacat anggota, boleh lumpuh. So you all kena betul-betul rancang kalau nak buat aktiviti berisiko tinggi ni, kena tahu dia punya risiko. So 3 komponen aktiviti berisiko tinggi ni yang kita utamakan macam aktiviti darat. Contohnya berkemah, mendaki, orienteering, eksplorasi gua dan seumpamanya lah. Lepas tu aktiviti air berkayak, scuba, snorkeling, berakit. Aktiviti udara ni macam payung terjun, belon panas dan seumpamanya. Okey, untuk kalau you all nak buat aktiviti berisiko tinggi ni, satunya kena mendapatkan khidmat nasihat dan pandangan daripada Pusat Kesihatan UPM, hospital atau pihak-pihak berkuasa yang berkaitan. Lepas tu mengambil kira peralatan keselamatan yang ada. Cukup ke tak peralatan you all nak pergi buat mendaki gunung? Cukup ke tak peralatan you all nak pergi berkayak? Yang tu semua kena ambil kira. Lepas tu mengambil kira tenaga pakar yang terlibat. Kalau you all nak buat berkayak, kena sesuai dengan pakar yang nak yang nak terlibat tu lah. Contohnya jurulatih berkayak. Jangan pula you all nak buat berkayak pergi ambil jurulatih mendaki. So kena mengambil kira tenaga pakar yang akan terlibat dalam aktiviti you all. Lepas tu memahami risiko yang ada dan langkah pencegahan. Yang ni macam kata cakap tadi, kena tahu risiko lah. Kalau kata you all tak cukup tak cukup kaki tangan ke, tak cukup tenaga pakar ke, bincang dulu. Sebab benda ni memang risiko kan. So kita tak nak terjadi apa-apa dekat pelajar UPM lah. Okey. Okey, untuk melaksanakan aktiviti berisiko tinggi ni, perkara pertamanya kena mengisi borang akuan jamin diri. Borang ni you all boleh dapatkan dekat laman web BHAP macam Kak Zana cakap tadi. Borang-borang yang terlibat dalam ni semua kita dah tambah baik. So kena ambil borang yang terkini yang kita tulis kuat kuasa 25 Jun 2021. Semua borang-borang ni kita dah upload pada laman web BHAP. Jangan pakai borang lama ya, sebab borang lama tu dah tak valid. Okey. Mengisi borang akuan jamin diri. Lepas isi tu, you all serahkan kepada pegawai pemantau yang dilantik sebelum you all bertolak ke lokasi. Sebab borang ni you all kena simpan dekat PTJ masing-masing. Macam kalau contoh fakulti, kena simpan, kalau aktiviti bawah fakulti, kena simpan bawah fakulti. Kalau kolej, kena simpan bawah kolej. Kalau macam you all, simpan oleh penasihat lah. Kalau penasihat dia BHAP, dekat BHAP lah penasihat tu akan simpan. Kena serah kepada pegawai pemantau. Lepas tu pegawai pemantau akan serah kepada, biasanya kalau macam you all ni persatuan bawah BHAP, you all akan ada file sendiri tak silap Kak Zana. Nanti rujuk dengan Cik Kamal. Okey. Lepas tu, lepas isi borang tu, you all kena dapatkan kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Kelulusan bertulis ni kena bawa bersama-sama semasa ke lokasi tu, sebab kadang-kadang pegawai daerah nak tengok balai polis tu dah luluskan ke apa ke, semua yang berkaitan kelulusan pihak berkuasa di daerah berkaitan tu dah ada, dah disediakan.
Kadang-kadang kita macam kita nak buat mendaki gunung nak dekat Sabah lah. Benda ni penting sebab pihak berkuasa kat sana nak tengok you all dah dapat keizinan daripada pihak sana ke, yang tu kena alert. Kalau tak nanti tak pasal you all kena patah balik, tak boleh teruskan aktiviti. Okey, lepas tu aktiviti you all ni yang berisiko tinggi ni kena diiringi oleh salah satulah penasihat ke, jurulatih ke, jurupandu sekarang dah berkelayakan. Macam berkelayakan dalam bidang sains lah. Kalau berkayat kena berkayat lah, dia kena tahu pasal berkayat lah. Okey, lepas tu ni pun sama dengan tadi mendapatkan urusan bertulis tu, contohnya balai polis. Balai polis ni dah dimaklum ke belum you all nak buat aktiviti ni di kawasan daerah diorang. Kalau kata aktiviti tu di kawasan daerah Sepang. So pegawai berkuasa daerah Sepang tu kena maklum, kena tahu benda ni. Memang you all kena buat sebelum mengadakan aktiviti, you all kena buat permohonan bertulis. Rasanya you all punya AJK lama maklum tu cara nak buat, cara memohon mengadakan aktiviti. Sebab dia ada dia punya terma sendiri. Mungkin bila you all nak buat dekat kawasan orang, you all kena direct, kena berusaha dengan balai polis berkenaan. BHAP tak boleh keluarkan surat apa, you all kena tanya balai polis tu macam mana saya nak ada macam ni, tuan saya nak adakan aktiviti di kawasan pihak tuan di kawasan Sepang, macam mana prosedur yang saya kena lalui. You all kena tanya pihak berkuasa kat sana sebab lain kawasan, lain dia punya prosedur. So apa-apa aktiviti yang berisiko tinggi kena berurusan terus dengan pihak sana dan kena dapatkan keputusan pada diorang dulu. Contohnya biasanya yang terlibat dalam perkara-perkara urusan kelulusan ni, contohnya pejabat daerah, balai polis, balai bomba. So you all kena berhubung terus dengan diorang. Apa benda yang you all kena sediakan, apa benda yang you all kena mohon. Dah settle semua, baru you all bincang dengan you all punya persatuan lah. Okey, lepas tu perlu membawa first aid. First aid tu macam biasalah, kena pastikan ubat-ubatan mencukupi dan tidak tamat tempoh. Biasa yang basic lah, Panadol, ubat angin, ubat luka, ubat macam tu je lah. Yang biasanya kita kena sediakan yang basic. Lepas tu kalau boleh bawa alat telekomunikasi yang mencukupi. Lagi elok kalau ada walkie-talkie sebab bila you all nak buat orienteering, masuk hutan, benda tu kan akan ada jarak-jarak, takut terpisah ke apa ke, mungkin walkie-talkie ni memang perlulah untuk aktiviti macam tu. Okey, lepas tu kalau berlaku kemalangan dan kecemasan, kena laporkan segera dekat penasihat ke, pegawai pengiring, pegawai pemantau. Lepas tu kena lapor kepada pihak berkuasa dalam kawasan diorang tu, balai bomba, balai polis. Lepas tu lapor pada BHAP lah. Okey, tu pelaksanaan aktiviti berisiko tinggi. Okey, berisiko tinggi dah habis. Sekarang ni Kak Zana nak bagi tahu aktiviti yang melibatkan pihak luar. Okey, untuk aktiviti melibatkan pihak luar ada dua jenis yang kita utamakan, iaitu satu aktiviti yang mempunyai kerjasama dengan agensi luar. Yang kedua, aktiviti yang dihadiri oleh tetamu kehormat seperti menteri, kerabat diraja atau individu berprofil tinggi. Biasanya individu berprofil tinggi ni contohnya YB lah, orang politik, yang tu yang kita kira berprofil tinggi. Ahli parlimen, ahli kabinet ke, semua berprofil tinggi. So benda ni dia ada dia punya cara untuk
untuk mendapatkan kelulusan dia. Sebelum tu you all kena sebelum you all nak membuat kerjasama dengan agensi luar tu, perlu mendapatkan khidmat nasihat dan pandangan daripada penasihat terlebih dahulu. Jangan you all pandai-pandai nak buat macam contoh you all nak buat kerjasama dengan Telekom, dengan TMB atau dengan RTM, dengan atau apa-apa agensi luar lah, luar pada UPM, kena dapatkan dulu pandangan pada penasihat. Mungkin benda agensi tu sesuai dengan UPM atau agensi tu tak sesuai dengan UPM. So kena dapatkan dulu pandangan penasihat you all. Kalau dia kata okey, baru you all proceed perancangan dengan persatuan lah. Bincang dengan ahli persatuan. Okey, penasihat dah setuju, kita buat kerjasama dengan dengan TV3, kerjasama dengan dengan persatuan luar, persatuan Hindu luar. Okey, kalau tak ada masalah, baru you all boleh proceed dengan you all punya ahli lah. Boleh bincang penyediaan ketah kerja. Lagi satu, lepas penasihat tu kata okey, you all boleh adakan kerjasama dengan agensi ni, perkara perlunya selepas tu you all kena bincang balik dengan agensi luar. Utamakan dulu apa benda yang dia orang, contohnya agensi A dia nak buat kerjasama dengan UPM. Apa kita punya benefit kalau buat kerjasama dengan dia? Macam tu, ada win to win lah kalau boleh. Okay, you all dapat ni, dia dapat tu. So kena tengok dia punya persetujuan bersama. Bila dah semua dah setuju macam ni, dia pun nak taja sebanyak-banyak ni, baru you all masukkan dalam kertas kerja. Apa-apa muktamadkan dulu, semua bincang dulu kat luar. Bila semua dah muktamad, dah dapat kata putus, baru you all sediakan paperwork. Okay. Lepas tu untuk aktiviti yang dihadiri oleh tetamu, kehormat menteri, timbalan menteri, kerabat, individu berprofil tinggi ni, tentulah you all kena nasihat daripada penasihat juga dan daripada pejabat strategi perhubungan korporat, PSPK. Kalau dulu kita panggil Koskom, sekarang dia orang dah tukar kepada pejabat strategi dan perhubungan korporat. Okey, apa-apa yang melibatkan diorang ni, tetamu-tetamu kehormat ini, you all kena dapatkan pandangan daripada PSPK terlebih dahulu. Okey, kalau PSPK kata, okey, you all tak ada masalah nak jemput Perdana Menteri, okey tak ada masalah ni, baru you all masukkan dalam paperwork. Tetamu kehormat Perdana Menteri, macam tu. So bila tak ada masalah daripada semua pihak, baru kita masukkan dalam paperwork. Okey, untuk pegawai pemantau aktiviti, untuk pelantikan pegawai pemantau aktiviti, persatuan perlu mencadangkan nama pegawai pemantau. Okay, you all kena cadangkan lah. Kalau kata you all tak nak ambil daripada penasihat, you all nak ambil orang lain, you all boleh tanya penasihat, penasihat ada tak cadangan pegawai pemantau yang boleh kami lantik untuk aktiviti kami? Kena tanya penasihat. Kalau kata tak ada masalah, you all boleh lantik nama pegawai pemantau yang dia sebut. Okay, walau bagaimanapun kelulusan pegawai pemantau tu tertaluk kepada BHAP jugalah. Walaupun penasihat kata, okay, you all lantik Datuk Param lah untuk penasihat ni. Nanti kita akan tengok juga sama ada kesesuaian tu, contohlah, contoh kat sana bagi Datuk Param lah. Kesesuaian lah, mungkin dia dah pencen, dah tak sesuai, mungkin kita akan tengok balik benda tu lah. So kelulusan tu tertaluk pada BHAP walaupun you all cadang nama sekian-sekian. Okey, ni okey, ada tiga bentuk pelantikan pegawai pemantau yang Kak Zana sebut kat sini. Kalau macam you all, okey, pegawai pemantau bagi aktiviti yang diajukan oleh persatuan atau kelab di bawah BHAP. Kalau macam you all adalah yang kat sini di bawah BHAP. So boleh terdiri pada penasihat
atau pegawai universiti yang dipersetujui. Okey, kalau macam Persatuan Mahasiswa Fakulti, penasihat atau pegawai fakulti. Okey, kalau kata college, ada MPK nak buat aktiviti, you all punya pegawai pemantau perlulah daripada fellow, penolong fellow atau pegawai college. So daripada yang kita sebut ni je lah, jangan ambil pada luar pada UPM pula. So kita tak benarkanlah pada luar UPM jadi pegawai pemantau. Okey, Kak Azana pergi pada penyediaan kertas kerja. Okey, untuk makluman you all, dalam kertas kerja tu kena ada 17 perkara ni. Okey, macam Kak Azana cakap tadi, kertas kerja ni pun kita ada format terkini. Yang terkini you all kena muat turun pada laman web BHAP. Jangan pakai format kertas kerja yang lama tu dah tak valid. So kena ambil format kertas kerja dalam laman web. Kita dah ada masukkan dalam bentuk Word. Nanti you all edit je kat situ. Okey, ni benda yang perlu ada. Satu, ringkas eksekutif, tujuan, pengenalan, hasil pembelajaran, impak aktiviti, tarikh, tempat aktiviti, anjuran, tetamu kehormat, penceramah jika ada, kumpulan sasaran, jumlah peserta, jawatan kuasa aktiviti, cadangan pegawai pemantau. Ni tadi Kak cakap, tulis nama dia nanti. Lepas tu anggaran perbelanjaan dan pendapatan, penutup dan pengesahan. So 17 perkara ni mesti ada dalam kertas kerja. Format yang terkini boleh muat turun daripada laman web BHAP. Okey, untuk kertas kerja tadi, dia kena ada 3 dokumen sokongan yang perlu dilampirkan. Okey, pertama sekali surat iringan kepada TNC HEPA, KBHAP, Ketua Seksyen dan melalui pengetua dekan, ketua kalau macam you all melaluinya melalui penasihat lah. Yang ni pengetua ni kalau MPK, dekan atau ketua jabatan ni sekiranya fakulti punya aktiviti. Okey, macam you all adalah kepada melalui penasihat. Dalam surat iringan tu kena letak ketiga-tiga address ni TNC HEPA/KBHAP/KS. Sebabnya surat iringan you all tu mungkin dia akan pergi kepada TNC HEPA, mungkin akan pergi kepada BHAP, ketua BHAP atau mungkin hanya pergi kepada ketua seksyen. So kita tak boleh nak address kepada satu orang sahaja sebab kita tak tahu you all punya bentuk aktiviti. Kalau kata macam aktiviti biasa yang tak ada yang khas ke apa, kita hanya address kepada KS je lah. So nanti seksyen pengurusan aktiviti yang akan muktamadkan surat iringan ni akan dihantar kepada siapa. Sebab tu you all kena tulis ketiga-tiga orang ni lah. TNC, KBHAP, ketua seksyen. Tak perlu pun tulis nama. Format surat iringan pun kita dah letak dalam laman web BHAP. You all just muat turun je, lepas tu edit kat situ. Sebab kita dah letak dalam bentuk Word. Okey. Jangan pula you all pergi bila nak edit tu you all pergi padam delete KBHAP, delete KS. Jangan. You all letak je tiga-tiga nama ni. Tiga-tiga jawatan ni dekat surat iringan tu. Okey, lepas tu borang maklumat penceramah. Kalau ada you all jemput penceramah, ada jemput jurulatih, moderator, so kena masukkan borang maklumat penceramah. Pun muat naik pada laman web BHAP. Selepas tu senar jawatan kuasa pelaksana aktiviti ni macam biasalah you all senaraikanlah you all punya jawatan kuasa yang utama. Tak semestinya kalau 20 orang pelaksana tak semesti kena letak semua lah. Kalau boleh yang utama je lah. Nak letak semua pun rasa tak ada masalah lah. Sebab dia lain persatuan, lain dia punya pecahan kan. Ada pembantu setiausaha, ada penolong setiausaha, ada penolong setiausaha 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tu. So you all muktamadkan setelah jawatan kuasa ni you all nak letak yang utama atau yang kecil-kecil sekali. Tak kisahlah yang mana satulah yang you all setuju. Okay.
semakan dan pengesahan kertas kerja. Yang ni adalah perkara nombor 17 tadi kat sini Untuk pengesahan ni adalah bendanya kat sini. Dekat muka surat tu nanti you all akan ada tanda tangan pengarah aktiviti. Sebab kertas kerja tu hendaklah disediakan oleh pengarah aktiviti lah. Memanglah SU, biasanya SU akan menaip semua sediakan kan. Tapi kertas kerja tu kalau boleh biar pengarah aktiviti yang sediakan konten. So yang sediakan macam contohnya SU persatuan biasanya dia type je lah kan konten yang disediakan. Yang penting pengarah aktiviti kena sediakan. Jangan pula pengarah aktiviti suruh SU yang sediakan. SU dia hanya sediakan kertas kerja sahaja. Konten dan kandungan adalah pengarah aktiviti. Macam tu. Sebab Kak Zah tengok ramai yang suruh SU. Kadang-kadang suruh bendahari, tak boleh. Dia kena pengarah aktiviti je yang sediakan konten. Lepas tu baru suruh SU yang masukkan dalam template tu. Yang edit template semua tu SU lah. Okey, so kertas kerja telah lengkap, hendaklah disemak dan disahkan seperti ketetapan berikut. Kalau macam you all adalah kat sini, program aktiviti anjuran persatuan kelab di bawah BHAP. Kertas kerja hendaklah disemak dan disahkan oleh penasihat. Kat situ je. Dia ada satu je. Disemak dan disahkan oleh penasihat. Okey, kalau macam Kak Zana masuk sekejap yang ni, kalau macam college, disemak oleh fellow, disahkan oleh pengetua. Dia ada dua, disemak oleh fellow ataupun fellow dan disahkan oleh pengetua. Okey, kalau macam PMF disemak oleh penasihat fakulti, disahkan oleh dekan atau timbalan dekan atau ketua jabatan. Macam you all, disemak dan disahkan satu je oleh penasihat. Dua-dua ni penasihat je, tak perlu ramai-ramai macam college atau fakulti. Nanti you all ambil je template paperwork tu, benda ni dah ada lah kat situ, you all follow je. Jangan ubah-ubah template yang kita dah sedia tu ya. Jangan ayat yang kat situ memang kalau boleh tak perlu ubah pun. You all ubah yang perlu je. Kita dah noted dekat template tu yang mana yang you all perlu ubah. Nanti you all boleh buka laman web BHAP, pergi dekat template kertas kerja. Kat situ you all boleh nampak lah. Okay, untuk closing activity, ni proses untuk you all mohon kelulusan aktiviti belajar. Permohonan menggunakan borang atas talian. Okey, pautan borang ni you all ambil dekat laman web BHAP. Kita dah letak pautan-pautan yang berkaitan dengan pengurusan aktiviti dekat laman web BHAP. Dekat situ ada pautan borang permohonan, pautan borang pindaan dan pautan laporan aktiviti. So untuk permohonan kelulusan ni you all ambil pautan yang permohonan kelulusan aktiviti lah. Okey, macam Kak Zah cakap tadi, hendaklah mengikut takwim aktiviti yang telah disediakan. Kalau kata tarikh untuk hantar paperwork 1 hingga 5 hari bulan, dalam tempoh tu je you all boleh hantar. Keluar daripada 5 hari bulan, Kak Zana kita orang tak boleh terima dah permohonan tu. So you all kena tunggu batch tarikh akan datang. Dia akan ada tarikh yang lain pula. You all kena carry forward pergi kepada tarikh yang seterusnya. Okey, lepas tu lampirkan semua dokumen yang Kak Zana sebut tadi lah. Ini dekat online nanti you all attach kan perkara-perkara ni lah, 3 perkara ni. Okay. So tadi permohonan kelulusan aktiviti tu je lah. Isi borang atas talian, follow takwim permohonan aktiviti. Takwim ni you all kena rujuk dekat laman web BHAP setelah buka semester baru nanti. Lepas tu lampirkan dokumen yang diperlukan.
Okey, aktiviti yang perlu. Kita ada sesi pembentangan. Sesi pembentangan hanya akan diadakan bagi tiga aktiviti ini sahaja. Aktiviti berisiko tinggi yang Kak Zana sebut awal tadi. Aktiviti kerjasama dengan pihak luar UPM pun Kak Zana sebut tadi. Lepas tu aktiviti yang ada memohon peruntukan kewangan daripada BHAP. Yang ni pun akan melalui sesi pembentangan. Okey, untuk sesi pembentangan ni pun mengikut takwim permohonan aktiviti yang Kak Zana cakap tadi. Dia biasanya sesi pembentangan selepas tarikh penghantaran kertas kerja. So minggu nextnya adalah sesi pembentangan. Sesi pembentangan ni kalau tak ada pandemik macam sekarang ni, kita akan adakan kita akan buat panggilan kepada persatuan untuk hadir ke BHAP untuk sesi pembentangan. Tapi sekarang ni kan ada pandemik, so kita proses sesi pembentangan tu kita hold dulu. BHAP telah bersetuju untuk hold dulu sesi pembentangan sehinggalah pandemik ni tamat. Tak tahu sampai bila kan. So sesi pembentangan ni kita tukar kepada sesi proses kertas kerja bersama pegawai BHAP sahaja. So kita orang bersama pegawai BHAP sahaja yang berbincang untuk kelulusan program. So you all tak terlibatlah untuk buat masa sekarang. Nanti bila dah habis COVID ni, kita akan mulakan dengan proses macam biasa. Okey, untuk pembentangan ni nanti kita akan hantar jadual terperinci kepada persatuan. Contohnya Persatuan Hindu pada minggu, kita tarikhnya masih lagi tarikh dalam takwim, cumanya detailnya kita akan bagi tahu. Contohnya pukul berapa, di mana, yang tu kita akan bagi tahu kemudian. Dan tarikh masih follow takwim pembentangan yang kita sediakan. Cumanya yang terperinci kita akan maklumkan semula dekat dekat pengarah atau SU persatuan. Lepas tu dinasihatkan untuk mematuhi jadual yang telah ditetapkan, diwakilkan oleh 2 orang AJK tertinggi sahaja. Pengarah atau SU, pengarah atau bendahari. Bendahari atau SU. Dia biasa yang tertinggi tu kalau Kak Zana faham, pengarah, timbalan pengarah, SU, bendahari. Tu je lah. Lepas tu sediakan slide pembentangan berkaitan aktiviti yang dirancang. Buat simple-simple pun tak apalah sebab kita ada masa 5 hingga 10 minit sahaja. Okey, lepas tu bawa bersama semasa pembentangan tu borang penilaian panel. Borang penilaian panel ni boleh upload daripada laman web BHAP. So bawa bersama-sama pada hari pembentangan. Okey, pembentangan dah settle. Okey, ni untuk permohonan kelulusan. Okey, lepas you all dah hantar kertas kerja, dah melalui pembentangan, kita akan keluarkan kelulusan pun mengikut takwim permohonan aktiviti yang kita sediakan. Biasanya minggu pertama penghantaran kertas kerja, minggu kedua pembentangan, minggu ketiga keputusan kelulusan. So dalam minggu ketiga tu kita akan hantar kelulusan kepada you all. Biasanya kelulusan tu boleh diambil di seksyen pengurus aktiviti di BHAP lah. Itu kalau keadaan normal lah. Sekarang ni kita pakai email. So surat yang original you all kena ambil dekat bahagian pelajar. Sekarang ni kita hanya pakai email sahaja. So selepas dapat kelulusan aktiviti, you all nak buat pula pindaan aktiviti. Pindaan aktiviti yang kita pertimbangkan yang telah mendapat kelulusan daripada BHAP. So bila you all dapat kelulusan
aktiviti you all nak pindah pula tarikh program tu, nak pindah tempat, nak pindah lokasi. Benda ni kena mendapatkan kebenaran daripada pihak BHAP terlebih dahulu dengan mengisi borang pindahan aktiviti atas talian. Borang tu secara atas talian you all boleh dapatkan pautan dekat laman web BHAP. Pindahan yang kita pertimbangkan pembatalan, pindahan tarikh, perubahan lokasi, pertukaran penceramah, panel, moderator, jurulatih, pertukaran pegawai pemantau. 5 perkara ini sahaja kita akan proses dan pertimbangkan. Selain lain tu tak perlulah, contohnya you all nak tukar tentatif. Alah nak tukar daripada pukul 8 kepada pukul 9 malam. Tak perlu isi pindahan. You all nak tukar apa lagi? Nak tukar pengarah. Pun tak perlu. Tak perlu bagi tak perlu maklumkan pada kami. So you all tukar 5 perkara ini sahaja melalui kebenaran. Kena kebenaran BHAP. Selain itu tak perlu. Itu hanya antara you all sahaja. Okay. So ini ketetapan untuk pindahan aktiviti. Aktiviti yang telah diluluskan hanya boleh mohon tidak lebih daripada 2 kali sahaja. Okey, contohnya you all dah dapat surat kelulusan hari ni. Okey. Lepas tu you all nak buat pindahan tarikh. Okey, you all pun hantar permohonan untuk pindah tarikh. Bila dah diluluskan pindahan tu, itu dah dikira satu permohonan. Selepas tu okey, lepas dah diluluskan pindahan pertama, you all nak tukar pula tempat ataupun nak tukar pegawai pemantau ataupun apa-apa pertukaran lain lah. Itu dah dikira 2 kali pertukaran, 2 kali pindahan. So lepas tu you all nak tukar pula tempat. Permohonan ketiga you all nak mohon lagi sekali untuk tukar tempat. Kita automatik permohonan ketiga tu akan dibatalkan. Maksudnya you all punya aktiviti terbatal. Kalau you all mohon untuk kali ketiga, aktiviti you all terbatal dan kita akan hantar surat pembatalan aktiviti. Kalau you all nak teruskan juga dengan program tersebut, kena mohon permohonan baru dan lalui proses yang barulah, proses yang macam Kak Zah cakap awal tadi. Kena isi borang, kena buat kena lalui tarikh baru, takwim baru. Okay, so 2 kali sahaja kita benarkan. Ini yang Kak cakap tadi, pindahan tidak akan diproses dan terbatas secara automatik. Okey, lepas tu untuk ni berkaitan dengan permohonan pindahan tarikh. You all dah buat tarikh 1 Januari 2021. Dah diluluskan tarikh tu 1 Januari 2021. So you all nak tukar kepada tarikh yang dibenarkan hanya dalam tempoh 6 bulan sahaja. So you all dibenarkan tukar kepada sampai 30 Jun ada berapa bulan? Sampai 30 Jun saja. You all tak boleh tukar tarikh kepada 1 Julai. Tak boleh. Sebab dia dah melebihi pada tempoh 6 bulan. Okey, kalau kata you all 1 bulan Januari, lepas tu nak tukar kepada Ogos, tak boleh. You all kena dalam tempoh 6 bulan, dari tarikh asal. So you all kira lah kalau nak tukar kepada 3 bulan kelulusan pada bulan Mac, you all nak tukar kepada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pada 10 Oktober. Kelulusan bulan Mac, lepas tu nak pindah kepada Oktober. Pun tak boleh sebab dah lebih tempoh 6 bulan dari tarikh asal. So tarikh hendaklah dalam 6 bulan tarikh asal. Tak boleh lama-lama kan, tak boleh melangkaui ke 7 bulan ataupun 7 bulan ke atas, tak boleh. Lepas tu
Okey. Kalau kata you all tarikh you all tu nak juga 8 Oktober, nak juga tarikh aktiviti Januari tu nak juga tukar kepada Ogos. Dah melangkaui 6 bulan kan, nak tukar kepada Ogos, you all kena batalkan kelulusan pertama tu dan mohon balik kepada permohonan baru. You all tak boleh buat pindaan sebab dia lebih pada 6 bulan kan. So you all nak juga tarikh Ogos tu kena batalkan yang tarikh asal Januari tu. Kena mohon baru, isi baru dan follow takvim baru. Ni yang macam Kak Zan cakap lah, yang mana-mana terbatal perlu mengemuka permohonan pelaksanaan aktiviti yang baru dan melalui proses keseluruhan kelulusan aktiviti. Sekiranya masih ingin meneruskan aktiviti tersebut. Okey. Tu pindaan kalau tak faham nanti tanya akhir dah tamat taklimat Kak Zana boleh tanya. Okey, untuk dokumen sokongan pindaan ni dokumen dia ada 4 yang you all kena lampirkan bersama borang pindaan atas talian, iaitu borang pengesahan sokongan kelulusan aktiviti, kelulusan pindaan aktiviti yang telah disahkan disokong oleh penasihat persatuan. Borang ni boleh dapat dekat laman web. Lepas tu salinan surat kelulusan aktiviti, lampirkan juga surat kelulusan pindaan terdahulu sekiranya permohonan pindaan kali kedua. Dan lampirkan borang maklumat penceramah sekiranya terdapat pertukaran pada penceramah atau kalau ada pertukaran pada penceramah lah. Lepas tu untuk pertukaran pegawai pemantau, you all isi juga borang tu, tak perlu dokumen sokongan, just tick je dekat borang tu nanti, dekat borang online. You boleh tick dekat kotak yang tersediakan. Keputusan pindaan kita tak ada dalam takwim, tak ada di dalam takwim permohonan. Dia ikut tempoh 5 hari bekerja. Kalau you all hantar 1 hari bulan, dalam 6 hari bulan tu kita dah hantar surat kelulusan lah. So kena rancang lah kalau you all punya tarikh nak tukar tu, kena ngam-ngam tarikh kelulusan tu dalam 5 hari bekerja. You all kena rancang. Sebab jangan pula hari ni, esok nak tukar pindaan tarikh. So hari ni juga you all hantar permohonan. So kita tak boleh pertimbangkan sebabnya kita mengambil tempoh 5 hari bekerja untuk keluarkan kelulusan. Okey, surat kelulusan pindaan aktiviti boleh diambil di seksyen pengurusan aktiviti sekiranya dalam keadaan normal lah sekarang ni kita masih memakai email. Channel kita email sekarang ni ataupun WhatsApp. Kalau macam keadaan normal, you all kena datang ambil sendiri dekat BHAG. Okey, ni Kak Zan nak cerita pasal kelulusan khas ya. Kelulusan khas ni ada 2 bentuk, yang macam tetamu kehormat, menteri, kerabat deraja atau individu berprofil tinggi. Okey, yang ni dia melibatkan pejabat visi. Kelulusannya melalui macam mana, bila dah dapat kelulusan aktiviti daripada BHAG dan you all nak buat proses jemputan, nak jemput dia. Jemputnya you all kena melalui PSPK. Sebabnya you all kena melalui pejabat visi. Okey, tapi jemputan hanya boleh dilakukan selepas mendapat kelulusan aktiviti. Okey, tadi you all dah hantar ke tah kerja. Sebelum tu you all dah bincang dengan PSPK kan. Sebelum nak buat aktiviti you all dah bincang dengan PSPK. So dia dah setuju semua. So you all hantar ke tah kerja kepada BHAG. Bila BHAG dah keluarkan surat kelulusan aktiviti, baru you all proses lagi sekali proses jemputan kepada melalui PSPK lagi sekali. Sebab untuk diorang ni you all tak boleh direct dengan mereka ni. You all kena melalui PSPK sebab ada proses jemputan khas dan protokol majlis. So apa-apa berkaitan dengan individu ni kena melalui PSPK.
sebab pejabat VC akan uruskan sebarang jemputan dan VC kena tengok lagi sekali walaupun BHAP dah luluskan aktiviti, lagi sekali tapisan adalah di peringkat pejabat VC. Ni hanya untuk kes ni ya, kes tetamu kehormat ni macam menteri, raja atau individu berprofil tinggi. Kalau individu lain tak kisah lepas dapat kelulusan aktiviti, you boleh jemput sendiri, tak ada masalah pun. Okey, untuk penajakan luar dan pengecualian cukai pun kita letak dalam kelulusan khas sebab hanya pejabat TNC sahaja yang keluarkan kelulusan untuk mohon penajaan luar dan pengecualian cukai kepada penaja atau penyumbang. Benda-benda yang perlu dilampirkan bersama surat surat permohonan tu adalah surat kelulusan aktiviti. Lepas tu lampirkan surat kelulusan aktiviti sahaja. You all buat surat permohonan kelulusan mendapatkan tajaan luar. Lepas tu lampirkan surat kelulusan aktiviti tadi. So hantar kepada pejabat VC. Bukan kepada BHAP. Bukan kepada Syekh Pengurusan Aktiviti. Yang ni you all direct kepada pejabat TNZ HEPA. Just sediakan surat, lampirkan surat kelulusan, hantar. Nanti diorang akan bagi tahu lulus ke tak permohonan you all. Okey, untuk pinjaman peralatan dan kemudahan yang disediakan oleh BHAP, kita ada empat kemudahan. Contohnya, you all nak pinjam peralatan rekreasi atau peralatan kebudayaan. Kena berurusan dengan Seksyen Pengurusan Aktiviti BHAP. Lepas tu, kemudahan tempat berurusan dengan Seksyen Pengurusan Aktiviti BHAP. Peralatan alat tulis berurusan dengan pihak Seksyen Pentadbiran dan Kewangan BHAP. Kemudahan pengangkutan berurusan dengan pihak Seksyen Pengurusan Kenderaan BHAP. Okey, untuk pengurusan aktiviti yang aktiviti hanya dua perkara ni saja. Dua perkara ni, peralatan tulis dan kemudahan pengangkutan, you all direct terus dengan Seksyen Pentadbiran. Selepas you all dapat surat kelulusan aktiviti. Okey. Katakanlah lepas dapat surat kelulusan aktiviti tu, you all nak mohon alat tulis. Nak minta alat tulis dengan BHAP, boleh. You all hanya berurusan dengan pihak pentadbiran, lampirkan surat kelulusan aktiviti yang Seksyen Pengurusan Aktiviti keluarkan. Maksudnya you all lampirkan, nanti ada borang dia. Borang tu pun semua ada dekat laman web BHAP. Borang kemudahan pengangkutan, borang peralatan tulis, borang kemudahan tempat dan borang pinjaman peralatan. Semua boleh muat turun dalam melalui laman web BHAP. Okey. Untuk laporan aktiviti, ni penting Kak Zana nak ingatkan yang ni sebab Kak Zana baru je semak you all punya aktiviti lepas, semester lepas. Ada beberapa lagi aktiviti yang belum hantar laporan. Kalau benda tu tak dihantar untuk next SEM, takwim permohonan kelulusan keluar semester depan, bila you all hantar permohonan, kita terpaksa gantung you all punya permohonan sehingga you all hantar laporan semester lepas. Okey, laporan-laporan ni nanti Kak Zana akan email kepada pengarah yang lepas lah. Contohnya pengarah semester lepas dia ada buat aktiviti A. So aktiviti A ni belum lagi hantar laporan. So Kak Zana akan email direct kepada pengarah yang lepas, pengarah aktiviti yang lepas. Kalau kata you all buat permohonan semester depan, Kak Zana gantung maksudnya ada laporan yang masih pending dan masih belum dihantar.
untuk tegaskan sikit lah sebab kita list aktiviti yang boleh hantar laporan kerana akan emailkan kepada kepada you all punya presiden sekarang, presiden persatuan sekarang dengan pengarah aktiviti yang lepas. Nanti you all kena alert lah benda tu. Okey, kalau ikutkan laporan dihantar menggunakan borang laporan aktiviti secara atas talian. Pautan borang boleh didapati dalam laman web BHAP. Laporan hendaklah dihantar kepada seksyen pengurus aktiviti dalam masa 2 bulan selepas aktiviti tamat dilaksanakan. Kalau aktiviti tamat 4, 5, 6. You all kena hantar sebelum habis bulan 6, 7. Dalam sebelum bulan 7 tu you all dah kena hantar laporan aktiviti. Sekarang ni Kak Zana semak ada beberapa laporan you all yang melebihi 2 bulan tak hantar. Okey, kegagalan hantar laporan aktiviti dan tempoh yang ditetapkan boleh menyebabkan proses you all, proses akan datang, semasa akan datang tidak dapat dipertimbangkan. Peringatan penggagal aktiviti boleh dikeluarkan sekiranya kegagalan penghantaran laporan berlanjutan. Yang ni Kak Zana akan emailkan nanti. Mungkin dalam minggu depan Kak Zana akan emailkan lah dan Kak Zana CC pada you all punya presiden. Okey, bersama borang laporan tadi, you all lampirkan senarai peserta yang telah mengikuti aktiviti. Penyata kira-kira perbelanjaan yang telah digunakan sepanjang aktiviti, mengemukakan berita ringkas aktiviti tidak lebih daripada 200 patah perkataan. Ni berita ringkas je lah, tak payah nak buat macam berita panjang kan. Just dalam tu ada, biasanya untuk penulisan berita dia kena ada 5 elemen ni lah, who, what, where, when, why, how. Who ni siapa yang terlibat, siapa perasmi, siapa penutup majlis, siapa jurulatih, siapa penceramah. What ni apa yang dilakukan dalam aktiviti tu, apa yang dilakukan, apa yang apa objektif dia, apa dia punya misi, macam tu. Where ni di mana aktiviti tu dilaksanakan. Okey, dirasmikan di mana, ditutup di mana, kat mana dia punya program tu. Okey, when ni bila? Berapa hari bulan? Jam berapa? Why ni? Okey, why ni kenapa program aktiviti tu dilaksanakan? Kenapa aktiviti ni perlu diadakan? Okey, how ni bagaimana? Bagaimana you all uruskan program ni? Lebih kurang macam tu lah. So ada 5 elemen ni kira lengkap lah berita tu. Lepas tu lampirkan sekurang-kurangnya 5 gambar termasuk gambar perasmian dan penutup aktiviti. Okey, nanti you all buka, bila you all buka borang tu baru you all nampak lah benda-benda macam ni nak isi kat mana sebab kita dah letak dalam Google Form untuk bahagian-bahagian yang kena isi ni. Okey, ni pengurusan dan kewangan perbelanjaan ni Kak Zana bagi tahu secara ringkas lah sebabnya pengurusan kewangan dan perbelanjaan ni biasanya more kepada seksyen kewangan dan pentadbiran. Kak Zana rasa nanti Puan Rosiha akan lagi detail, akan bagi tahu detail lah. Kak Zana maklumkan dia 4 hari bulan ni kan, esok. So nanti untuk yang detail pengurusan kewangan, you all boleh tanya dia lah. Yang ni Kak Zana petik secara ringkas je lah yang mana perlu. Okey, untuk pengurusan kewangan ni biasanya untuk laksanakan aktiviti mestilah you all kena tengok peruntukan, kos perbelanjaan yang terlibat dalam aktiviti. Ni untuk melancarkan you all punya aktiviti lah, kena rancang betul-betul perbelanjaan. Kalau tiba-tiba nak buat bayaran penceramah tak cukup, macam tu. Okey, lepas tu berbincang dengan penasihat. Lepas tu bantuan peruntukan kewangan pada BHAP. Boleh mohon pada BHAP. Biasanya you all punya persatuan mungkin ada penaja, ada sumbangan luar, ada macam-macam orang bagilah. Tapi kalau tak cukup, you all boleh juga minta bantuan pada BHAP
tapi you all kena bentangkanlah pendapatan dan kos perbelanjaan. Contohnya pendapatan ni agensi A taja you all berapa ribu. Macam tu. Lepas tu agensi B berapa ribu. Agensi C berapa ribu taja you all. Lepas tu you pecahkanlah kos perbelanjaan tu. Kalau ada lebihan, baru you all boleh mohon bantuan daripada BHAP. Lepas tu macam tadi boleh dapatkan juga dana tajaan luar tetapi perlu mohon kelulusan daripada pihak TNC yang Kak Zana cakap tadi. Ini. Yang ni you all kena mohon dah terlebih dahulu. Kalau nak mohon duit pada luar UPM. Okay. Peruntukan kewangan daripada BHAP tidak akan diberikan kepada persatuan bagi aktiviti yang telah ditaja sepenuhnya dan bagi aktiviti berbentuk dalaman. Berbentuk dalaman ni contohnya you all nak buat final year punya dinner, kita tak bagi. Final year pula apa? Dinner persatuan, you all nak buat dinner block, you all nak buat yang dalaman lah, mesyuarat, macam mesyuarat persatuan, kita tak bagilah. Yang macam dalaman persatuan kita tak bagi. Yang bukan aktiviti yang besar-besar tu kita pertimbangkan. Kalau yang kecil-kecil tu just you all punya perjumpaan mingguan, macam tu kita tak bagilah. Okey. Tuntutan kewangan aktiviti pelajar yang kita sediakan keperluan di bawah. Okey, yang ni kadar bayaran makanan kena rujuk pejabat buzzer. Kadar bayaran penceramah pun kena rujuk pejabat buzzer. Kadar bayaran penginapan pun kena rujuk pejabat buzzer. Sebab bila nak buat bayaran nanti, kita akan follow perkeliling kadar bayaran pejabat buzzer. Jangan pula you all, contohnya you all buat program khusus dekat hotel, kadar bayaran penginapan contohnya student 100 satu malam. Okey, tapi you all nak claim 120. So kita tak akan bagi 120 lah, kita akan bagi RM100 sahaja mengikut kadar bayaran yang telah ditetapkan oleh bendahari. Kalau kadar bayaran makanan biasanya RM5 untuk breakfast, tapi you all tempah makanan untuk breakfast RM10. Okey, bila you all nak claim duit dengan BHAP, kita akan bagi RM5 tu je lah. So RM5 lagi tu you all tanggung sendirilah. Kita tak boleh lebih daripada kadar bayaran yang telah dikeluarkan oleh pejabat buzzer. Untuk 3 perkara ni. So kena teliti, kena buat bajet betul-betul sebelum you all tempah, you all jemput penceramah ke apa, kena teliti dulu. Macam penceramah, kalau you all nak jemput pakar, kena tanya dulu dia punya rate dia berapa. Okey, kalau kata UPM, biasanya kita ada ikut grade lah. Grade 41 berapa ringgit, grade 19 berapa ringgit, grade 48 berapa ringgit. So yang ni you all kena tanya pejabat buzzer ataupun penasihat you all, kalau dia tahu pun boleh lah tanya dia kan. Baru you all boleh jemput orang tu mengikut kemampuan aktiviti you all. Jangan jemput pula motivator luar yang mahal RM10,000 tapi you all tak ada bajet. Tu memang mendatangkan masalah lah. You all jemput penceramah yang ikut bajet you all. Okey, lepas tu untuk membuat bayaran pada pihak BHAP, yang ni tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan membuat tuntutan bayaran daripada BHAP bagi perkara tersenarai di bawah. Okey. Penceramah, panel, moderator, jurulatih berstatus pelajar, kita tak akan bagi bayaran. Pembelian t-shirt atau pakaian seragam, kita pun tak dibenarkan untuk membuat bayaran, tuntutan. You all kena tanggung sendiri. Pembelian petrol, tambah nilai telefon dan bayaran bil telefon. Ni kita takkan cover lah. Kalau you all dapat sumbangan luar pun, sumbangan luar tu akan masuk ke dalam akaun. Bila you all buat mohon penajaan luar, dan penajaan luar tu
hanya boleh di bank in-kan kepada UPM sahaja. Bila you all nak claim balik duit yang penaja bagi tu, you all kena pandai-pandai rancang. Jangan benda ni masuk dalam dalam bila you all nak buat claim daripada BHAP, nak ambil balik duit tajaan tu, nak keluarkan duit tajaan daripada UPM tu kena melalui BHAP. So UPM takkan bagi keluarkan untuk benda 4 perkara ni. You all kena pandai rancang macam mana you all nak keluarkan duit penajaan yang telah dimasukkan bawah akaun UPM. Okey, panduan tuntutan kewangan ni yang detail you all kena tengok dekat laman web BHAP. Yang situ lagi detail sebab bila you all nak claim makanan, kat situ kita dah tulis panduan dia apa benda yang you all kena lampirkan. Bayaran penceramah, apa benda borang yang you all kena lampirkan. Semua ada dekat panduan tuntutan kewangan pelajar dalam website BHAP. You all muat turun pada situ. Kena tengok betul-betul. Sebab kita dah buat penambahbaikan. Ada yang terbaru. Jangan follow yang lama. Okay, so kat situ last sekali tuntutan lah dah habis. Okay, rasa tak ada apa dah. So untuk kewangan ni yang lebih detail you all boleh tanya Puan Rosiha untuk dia punya slot lah nanti. Okay. Kak Zana punya dah habis. Ada apa-apa pertanyaan ke? Puan, saya ada satu soalan. Ya. Yang tadi kan untuk tuntutan perbelanjaan, dalam tu tidak dibenarkan bagi penceramah berstatus pelajar, right? Ya betul. Yang tu hanya untuk like pelajar UPM saja ataupun berstatus pelajar dari mana-mana universiti? Dari mana-mana universiti dan dari mana-mana sekolah ke apa ke semua kita tak cover. Memang kita tak benarkan untuk buat tuntutan. Hanya pakar yang berpengalaman, yang berkepakaran, yang pegawai UPM boleh. Pegawai luar UPM pun boleh. Tapi yang berstatus pelajar tak kira lah you mana ke, sekolah mana ke, politeknik ke apa, kita tak benarkan untuk buat tuntutan bayaran lah. Faham, terima kasih. Okey. Presiden sekarang siapa? Presiden you all punya presiden Presiden Persatuan. Siapa? Saya Kak Zana. Laura. Saya Miss Wina. Oh, Miss Wina. Okey. Sebab nanti Kak Zana akan email pada you senarai laporan yang belum dihantar. Kalau ikutkan ada beberapa jugalah. Nanti you all kena tengok balik aktiviti yang Kak Zana emailkan nanti. Boleh Kak Zana. Kena hantar juga sebelum semester buka sebab kalau tak lengkap laporan tu kita memang akan gantung permohonan you all untuk semester datang. Okey Kak Zana. So maksudnya yang program yang dibuat oleh session lepas kan? So nanti saya contact export members. Ya betul. Miss Vina tengok dulu senarai Kak Zana email nanti. Tanya diorang, kalau diorang dah hantar bagi bukti pada Kak Zana sebab Kak Zana semak pada senarai laporan semester lepas dekat data Google Form memang program tu tak dihantar laporan lah. Biasanya kalau pakai Google Form tak ada kesilapan lah sepatutnya. Tak ada termiss kalau ikutkan kalau betul-betul dia isi lah. Nanti apa-apa Kak Zana email dekat awak. Boleh Kak Zana. Okay. Ada lagi ke? Sekejap je ni sebab Kak Zana go through pakai slide tu pun kalau nak yang lagi detail dapatkan manual pelaksanaan aktiviti pelajar dekat laman web BHAP. Sekarang ni yang terkini yang terbaru semua kita upload dekat laman web BHAP. Sebab risau nanti you all terpakai dokumen lama.
Dokumen lama selepas 25 Jun semua dah tak valid. Kena ambil dokumen selepas 25 Jun yang telah dimuat naik pada laman web BHAP. Okay. Semua dah di-update dekat page BHAP lah kan Kak Ziana? Betul. Semua kita pakai channel laman web dekat BHAP, laman web BHAP. Terima kasih Kak Ziana sebab datang pagi ni. Okay. Dah tak, lepas ni slot apa? Lepas ni slot menulis minit mesyuarat, KPI persatuan semua tu. Itu siapa yang bagi taklimat? Laura. Saya. Oh Laura, okay. Biasanya kan, okay, Kak Zan nak cadang, kalau you all nak jemput penulisan minit mesyuarat, biasanya persatuan akan jemput, kalau you all nak daripada staff atau pegawai UPM, boleh jemput Cik Del daripada PSPK, daripada Fakulti Medik. Nama dia Abdullah Arsyad ataupun Cik Ludinata. Yang tu dia selepas ni lah kok you all nak buat kursus dengan untuk next, boleh jemput diorang juga. Laura pun boleh belajar dengan diorang. Diorang memang kalau dekat UPM memang pakai untuk penulisan minit mesyuarat lah. Kalau Laura nak belajar dengan dia boleh je, diorang okey je. Sebab dia dulu pada Koskom semua tu. Okay, so kalau tak ada apa Kak Zan nak cakap tu, so tak ada apa kot. Nanti kalau apa-apa, rujuk je laman web BHAP ataupun siap-siap pengurusan aktiviti belajar. Cik Kamal, Kak Ziana, Puan Jamrah, Cik Adidi, semua tu bolehlah you akan kalau nak refer pasal pengurusan aktiviti. Okay. So, Kak Zana boleh left ke? Kau macam mana ni? Terima kasih sebab jemput Kak Zana. Kalau ada apa-apa, call je nombor Kak Zana tu. Buka laman web BHAP, dapatkan nombor kita orang dekat laman web BHAP. Boleh Kak. Thank you so much sebab join kami hari ni. Okay, terima kasih. Kak Zana left ya? Boleh Pak. Kalau tak ada soalan, rasanya tak ada soalan. Dah tak ada lagi soalan ke? Kan nanti ada tak faham nanti tak apa, call je Kak Zana ataupun tengok manual pengurusan aktiviti dekat laman web. Yang tu lagi detail. Kita dah buat manual tu, you all boleh rujuk kat situ juga. Okay. Kak Zana boleh keluar ke? Hello Laura. Laura mana? Boleh Kak Ziana. Terima kasih. Okay, sama. Good luck ya untuk next slot pula. Okay, bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Kak. Okay, bye.